muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat kita berhimpun lagi untuk menyambung tadabbur kita menerusi surah Al-Fath, surah yang ke-48, dan kita akan lihat pada ayat yang ke-24. Sama-sama kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwallazi kaffa aydiyahum 'ankum wa aydiyakum 'anhum bi batni Makkah min ba'di an azfarakum 'alaihim. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Cuba kita lihat dulu ayat 24 ini. Kalau ada kesempatan kita akan sambung ayat 25. Wa huwa, dan dialah. Jadi dia di sini kalau kita tengok terjemahan dia pakai huruf besar. Jadi maksudnya balik kepada Allah. Kebiasaan bahasa Melayu begitulah. Untuk merujuk kepada Allah kita akan guna tulisan huruf besar. Allazi, yang, kaffa, telah menahan oleh ia. Kaffa, telah menahan oleh ia. Ini fi'il madi dan dia kategori fi'il mudha'af, iaitu huruf ain fi'il dan juga lam fi'ilnya huruf yang sama. Sebab bahasa Arab ini dia 3 huruf basic dia. Nampak macam 2 huruf, sebenarnya 3 huruf. Fa tu ada sabdu. Kaffa, telah menahan oleh ia, iaitu balik kepada Allah. Allah menahan tangan-tangan. Jadi aidia tu maf'ulun bih, objek. Apa yang Allah tahan? Akan tangan-tangan bagi mereka. Aidi itu adalah jamak kepada yadun. Yadun, tangan. Jamak tu plural dia ialah aidin. Bila dia kedudukan mansub, yang belajar nahu, bila dia kedudukan mansub, dia hidupkan huruf ya dia tu. Jadi aidia. Asalnya aidin, macam tu je. Akan tangan-tangan bagi mereka, ankum, daripada kamu. Kamu kaum muslimin lah, mereka kaum musyrikin Mekah. Sekali lagi, wa huwallazi kaffa aydiyahum ankum, dan dialah yang telah menahan oleh ia akan tangan-tangan bagi mereka, ankum, daripada kamu. Yakni daripada membinasakan kamu. Wa aydiyakum anhum, dan ni bahasa Melayu kita panggil apa? Kata penghubung kan. Jadi tadi pertama Allah tahan tangan-tangan orang-orang musyrik daripada membinasakan kamu, dan sambunglah. Dan apa dia? Dan Allah juga tahan aydiyakum, akan tangan-tangan bagi kamu, iaitu bagi kaum muslimin, anhum, daripada mereka ataupun terhadap mereka, iaitu daripada membinasakan mereka. Bi batni Makkah, batni, di perut,
Tapi terjemah perut lah. Terjemah kat situ di tengah-tengah. Perut tengah kan. Di tengah-tengah Makkah. Makkah. Kota Makkah. Min ba'di, daripada sesudah an, bahawa azfara, telah memenangkan oleh ia, azfara. Azfara ni asalnya kuku. Nak beritahu kaum muslimin telah berjaya mencengkam. Tapi mafhum dia ialah telah memenangkan. Iaitu siapa? Allah memenangkan. Kum, akan kamu. Alaihim, ke atas mereka. Ke atas mereka. Asfara maksudnya memenangkan, memberikan kamu dapat mencengkam ke atas mereka. Tu maksud asal dia. Menguasailah. Wa kana Allah, dan adalah Allah, bima ta'maluna, terhadap apa yang ta'maluna, kamu kerjakan, basira, adalah yang maha melihat. Okey, jadi kita lihat terjemahan mafhum dia dekat tepi tu. Jadi Allah kata wa huwallazi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum, dan dialah yang mencegah tangan mereka daripada membinasakan kamu, dan mencegah tangan kamu daripada membinasakan mereka, bi batni, bi, lupa tadi nak terang, bi dekat situ dipanggil sebagai ba az-zarfiyah. Bi kat situ bukan maksud dengan, tapi bi kat situ dengan maksud di, yang sama maksud dengan fi. Jadi bi yang macam ni disebut sebagai huruf ba yang membawa maksud zaraf, tempat, keadaan. Zarfiyah. Kan bi maksudnya dengan kan? Sepatutnya bi maksudnya apa? Dengan atau kepada. Tapi bi batni ni bukan dengan, maksudnya di. Sebab huruf jar ba ni ataupun bi ni dalam Quran dia ada 13 fungsi. Dia ada 13 fungsi. Ada yang dengan terjemahan dengan, ada yang terjemahan kepada, ada yang terjemahan disebabkan, ada terjemahan sebagai di, ada terjemahan dengan maksud sebahagian. Sebabkan dia banyak makna, sebab tu kadang-kadang dengan hanya satu huruf macam ni menjadikan para ulama ni berbeza pendapat. Bila satu kata ni ba ni maksud dia sekian-sekian, satu lagi pendapat kata ba ni maksud yang sekian-sekian. Praktikal dia apa dia? Perbincangan tentang kadar menyapu kepala ketika berwuduk. Dalam mazhab Syafi'i sekurang-kurangnya sebahagian, 3 helai dah sah dah. Sebab huruf jar bi ni, huruf bi tu dalam Quran, dalam tentang ayat berwuduk, maksudnya dalam mazhab Syafi'i dipakai maksud litab'id, sebahagian. Dalam mazhab lain dipakai lil ilsaq, mesti menyapu semua. Khilaf kat situ huruf jar. Jadi bila kita ada sikit kemahiran bahasa Arab, jadi kita tak rasa pelik kalau ada berlakunya perubahan, perbezaan. Bila kita tak ada asas ni, kadang-kadang dia jadi tengok lain sikit, dia jadi pelik. Jadi mudah-mudahan kalau kita terus belajar, jadikan kita ni semakin, mudah-mudahan semakin berisi, semakin menunduk. Sifat dia begitulah, insya-Allah. Baik, sambung tengok balik. Daripada sesudah dia memenangkan kamu ke atas mereka, dan adalah Allah terhadap apa yang kamu kerjakan adalah maha melihat. Okey. Pada minggu lepas, apa yang kita bincangkan? Allah memberitahu tentang sunnatullah, ketetapan Allah, di mana Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agama Allah. Itu pasti. Jadi kita kena ingat bahawa sebagai seorang Muslim, apa tugas kita? Tengok balik surah 3.
ayat 104. Surah 3 ayat 104. Muka surat 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah kamu menjadi satu umat. Apa tugasnya? Yad'una ilal khair. Allah sebut kat situ, yad'una ilal khair. Diterjemah macam mana? Mereka, jadi kamu itu adalah sifatnya mengajak kepada al-khair, mengajak kepada kebaikan. Apa maksud mengajak kepada kebaikan? Maksud yad'una ilal khair ialah, tafsiran dia, yad'una ila ittiba'i al-Quran. Cuba sebut sama-sama. Yad'una ilal khair, maksudnya yad'una ila ittiba'i al-Quran. Jadi apa maksud mengajak kepada kebaikan? Maksud dia ialah mengajak untuk apa? Ittiba'. Ittiba' apa maksud ittiba'? Mengikut. Al-Quran, Al-Quran lah. Jadi Allah perintahkan kaum muslimin ni jadi satu kumpulan yang bentuknya macam mana? Ciri-ciri dia? Yad'una ilal khair, mengajak manusia kepada kebaikan. Ai yad'una ila ittiba'il Quran, mengajak manusia mengikut Al-Quran. Ni tugas siapa ni? Tugas siapa ni? Tugas kaum muslimin. Tugas orang yang beriman kepada hari yang kemudian. Tugas orang yang bercita-cita besar nak masuk ke dalam syurga. Ini tugas dia. Ajak manusia kepada Al-Quran. Dapat? Wa ya'muruna bil ma'ruf. Ini yang kedua. Tapi saya nak fokus yang pertama tadi tu sebab ada kaitan dengan ayat hari ini. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mereka, iaitu kalau kamu nak jadi satu kelompok ni mesti kelompok yang kedua menyuruh kepada yang ma'ruf. Wa yanhau 'anil munkar, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun. Nak beroleh kejayaan mesti buat ini. Dan mereka itulah orang-orang yang beroleh kejayaan.
Jadi apa takrif kejayaan dalam Al-Quran? Salah satunya ialah menjadi manusia yang mengajak manusia lain ikut apa? Al-Quran. Jadi Al-Quran ni sebuah kitab yang diturunkan daripada Dzur Rahmah. Kitab yang diturunkan daripada siapa? Dzur Rahmah. Apa Dzur Rahmah? Tengok surah 41 ayat 2. Surah 41 ayat 2. Muka surat 477. Surat 477. Baik, ayat 1 dan ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Cuba lihat terjemahan dia. Allah kata apa? Hamim. Tanzilun. Iaitu penurunan Al-Quran ini adalah sebuah penurunan minar rahman, daripada yang maha pemurah. Ar-Rahim, lagi yang maha penyayang. Nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim kedua-duanya mengandungi sifat rahmat Allah. Itu tadi saya kata Dzur Rahmah. Rahmah ni apa dia? Kasih sayang, belas kasihan. Jadi Allah perkenalkan Al-Quran ini dengan sifat kasih sayang. Dan memang Al-Quran ni kitab kasih sayang. Kerana Allah sayang, sebab tu Allah turunkan Al-Quran sebagai peringatan untuk selamatkan manusia daripada hidup melarat, celaka, baik di dunia atau dan juga lebih lagi di akhirat. Jadi orang yang telah mendapat Al-Quran dahulu, dia beruntung. Dia dah nampak dah Al-Quran. Sebab tu orang yang betul-betul dia memahami Al-Quran, dia rasa bersyukur dapat Al-Quran, lalu dia nak menyebarkan Al-Quran. Sebab Al-Quran telah mengubah hidup dia. Daripada hidup yang kita sebut pada minggu lepas, jalan di jurang-jurang neraka, menjadi orang yang jalan tegak, melihat masa depan yang cerah, iaitu akhirat. Jadi bila dia berjalan, melihat kiri dan kanannya masih lagi ada orang yang hidup dalam kegelapan, dia menjadi seorang yang muslih, diajak sekali supaya orang lain juga dapat cahaya Al-Quran itu. Itulah dia para sahabat Nabi bersama dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tahu tugas mereka adalah nak menyebarkan Quran. Dan mereka tidak takut dengan ancaman yang berlaku kerana apa? Minggu lepas kita sebut pertama tentang sunnatullah. Iaitu apa dia? Ketetapan Allah, Allah pasti akan tolong. Jadi kita jangan ragu-ragu nak buat kerja ni. Jangan ragu-ragu, boleh lagi ke kita nak belajar Al-Quran? Sempat lagi ke umur saya begini sekian-sekian? Kadang-kadang kita rasa demikian. Jangan ragu-ragu, belajar. Yang pertama, kita belajar. Yang kedua, nak ke orang dengar cakap saya? Buat. Kita dah sebut dah, kita Islam daripada umur berapa? 40 tahun. Mungkin ada lah, kan? Tetapi kebanyakannya kita ini Islam daripada lahir lagi. Alhamdulillah. Sayyidina Umar mula-mula bukan Islam, bahkan hendak membunuh Nabi Muhammad.
Kira-kiranya kalau dia tu, orang kata apa dia kalau kita kata diri kita macam tu? Alah kau Umar dulu pun sama je, kan? Itulah kadang-kadang kita rasa malah nak ajak orang sebab apa? Takut nanti orang kata sama je dengan aku 2 kali 5. Tak, bila kita dah sedar Al-Quran tu besar nilai dia, kita kena bekerja. Jadi bila berlakunya penentangan oleh orang-orang Quraisy, barulah berlakunya peperangan. Asalnya adakah kaum muslimin keluar nak berperang? Adakah nak sebarkan Quran ini mesti dengan jalan peperangan? Oh tidak. Kaum muslimin tidak suka berperang. Tetapi disebabkan ada halangan, terpaksalah melakukan balas ataupun peperangan. Kemudian dalam surah Al-Fat ini kan Allah cerita tentang apa? Berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah itu menandakan kemenangan kaum muslimin. Okey, buka balik surah 48 tadi. Ini nak tunjuk sifat kaum muslimin. Ayat hari ini yang kita belajar, Allah kata apa dia? Allah lah yang mencegah tangan mereka daripada membinasakan kamu dan mencegah tangan kamu daripada membinasakan mereka di tengah-tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kamu. Maksud dia apa dia? Selepas berlaku perjanjian Hudaibiyah, yang mana masa Rasulullah menandatangani perjanjian tersebut, sebahagian sahabat kan tak bersetuju kan? Ingat tak? Antaranya siapa? Yang tak bersetuju Saidina Umar. Sebab nampak apa? Perjanjian ini berat sebelah. Tetapi mula-mula lagi surah Al-Fat ini Allah dah kata ini merupakan kemenangan. Antara isi kandungan ini ialah 10 tahun gencatan senjata. Dan inilah yang dikehendaki oleh kaum muslimin. Sebab mereka bukan hendak berperang. Mereka hanya nak menyebarkan Al-Quran, dan jalan nak menyebarkan Al-Quran terbentang luas. Bila berperang, jalan nak menyebarkan Al-Quran itu dah jadi sempit. Sebab dah ada gencatan senjata, berlakulah jalan dia dah dilebarkan oleh Allah. Atau Allah kata tu sesudah kemenangan. Jadi rupanya setelah Rasulullah menandatangani perjanjian Hudaibiyah ini bersama dengan wakil daripada Mekah, iaitu siapa? Siapa wakil di Mekah hari itu kita sebut? Suhail nama dia. Suhail ni datang. Suhail ni kemudian ni Islam. Suhail datang bawa surat nak tanda tangan dengan Rasulullah, dan wakil Rasulullah ialah Ali. Rasulullah pun nak tuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Suhail kata, siapa Ar-Rahman Ar-Rahim? Aku tak kenal. Rasulullah tukar, Bismikallahumma, tulis dengan nama Allah saja. Allah mereka kenal lah. Ar-Rahman Ar-Rahim mereka tak nak terima. Macam mana orang Islam beriman kepada Allah bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian tuliskan Rasulullah. Mereka kata, kami tak kenal Rasulullah, kami tak setuju Rasulullah. Rasulullah tukarlah namanya Muhammad bin Abdullah. Itu sahabat-sahabat kata, kenapa jatuhkan grade macam tu? Tak apa, sign je. Jadi selepas dah ditandatangani perjanjian tersebut, antaranya ialah mesti berlaku gencatan senjata. Rupanya orang musyrik mana pernah nak ikut perjanjian. Lepas dia tanda tangan, maksudnya lepas tanda tangan, itulah kemenangan. Kena sedar. Maksud ba'di an azfarakum alaihim, maksudnya lepas kamu tanda tangan itu, rupanya dalam sirah disebutkan lebih kurang 70 ke 80 orang musyrik dia dah standby kat belakang Bukit Tanim nak serang Rasulullah. Nak serang Rasulullah lepas tanda tangan. Jadi sepatutnya sepatutnya berlaku gencatan senjata, tapi tak. Sebahagian dari mereka tu mana mau. Dia mesti nak halang juga Rasulullah. Jadi apa yang berlaku? Sahabat-sahabat dapat berita tersebut, mereka dapat mengepung sejumlah 80 orang musyrik tadi. Apa yang berlaku? Kalau dah kepung, mereka dah langgar perjanjian, patut dah boleh serang balik lah. Tetapi inilah Allah kata, Rasulullah kata kat sahabat-sahabat, lepaskan mereka, maafkan mereka. Jadi sebabkan Rasulullah maafkan mereka, menyebabkan masih berlaku lagi perjanjian tersebut, masih lagi berlaku gencatan senjata. Kalau Rasulullah tawan mereka dan Rasulullah mungkin bunuh mereka, lepas ni berlaku apa? Peperangan. Jadi itu maksud Allah, dialah yang menahan. Jadi sebab adanya Rasulullah kat situ, Rasulullah ini ialah orang yang dia tidak akan berbicara melainkan dengan wahyu kan.
Menyebabkan dibuat keputusan apa dia? Maafkan 80 orang yang telah cuba untuk melanggar perjanjian tadi. Tak adalah berlaku peperangan. Jadi ayat ni turun memuji Rasulullah. Tapi Allah beritahu apa dia? Allah lah yang menahan. Kalaulah bukan Rasulullah yang bijak ini, yang turunnya wahyu kepada Rasulullah, kalau kita buat keputusan mungkin dah panas baran dah. Baru sign dah langgar perjanjian. Terus apa dia? Perang balik gamaknya. Sebab tu kaum muslimin ini dia kena bijak, kena susun strategi. Begitulah Rasulullah. Tengok dalam surah 49. Nanti kalau habis surah ni mungkin kita boleh tadabbur surah 49. Tengok surah 49 ayat yang ke 7. 49 ayat 7. Muka surat 516. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة